Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, video ni adalah video review untuk Ledger Nano S hardware wallet dan juga kita akan buat sedikit setup untuk Ledger Live. Okey, jadi kita akan buat unboxing untuk Ledger Nano S ini. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu bahawa video ni adalah sponsored by BitStore. BitStore adalah online store untuk hardware wallet products. Okey, jadi kita start dengan unboxing dulu. First, mari kita tengok apa yang ada dalam kotak Ledger Nano S ni. Okey, dia ada bagi 3 recovery sheet untuk kita tulis dia punya phrases. Okey, ini recovery sheet ni simpan baik-baik. Ada 3, satu pun dah cukup lah untuk tulis 24 perkataan. Okey, dia ada bagi USB wire ni connect dengan laptop. Okey, dia bagi tempat gantung kat leher. Okey, so ni apa yang akan ada dalam kotak Ledger Nano S. Seterusnya kita connectkan Ledger Nano S ni kepada laptop menggunakan USB kabel yang diberikan. Selepas dia tulis welcome to Ledger Nano S di screen, kita ikut arahan yang tertulis di screen dan kita boleh gunakan 2 button dekat atas untuk pergi ke kiri dan juga ke kanan. Dan sekarang ni kita dah boleh set up device ini. Dan first thing first, kita kena set upkan pin code. Pin code ni ada 2 option. Kita boleh set upkan 4 nombor ataupun 8 nombor. Jadi for better security boleh letak 8 nombor pin code. Dan kita double tap untuk confirmkan pin code dia. Dan jangan lupa sekarang ni kita kena tuliskan recovery phrase yang akan diberikan di dalam screen Ledger Nano S ni. Okey, lepas kita dah tulis, kita kena verify untuk confirmkan recovery phrases lah. Jangan lupa ada 24 recovery phrase dan recovery phrase ni kena tulis di atas kertas yang diberikan. Seterusnya kita kena padankan perkataan di atas recovery phrase yang kita tulis ikut urutan dengan perkataan yang keluar dekat screen Ledger Nano S ni. Okey, yang 24 perkataan ini sangat-sangat penting dan perlu disimpan di tempat yang selamat. Dan kalau nak wasiatkan kepada anak-anak dan isteri-isteri nanti pun boleh. Tapi sebelum tu, make sure simpan di tempat yang selamat. Dan jangan sesekali kongsi perkataan ini dengan mana-mana pihak. Dan jangan simpan di online. Dan kita kena tekan 2 button dekat atas tu secara serentak untuk confirmkan lah semua yang kita dah buat tadi. Dan dia akan tulis processing sebelum dia tulis your device is ready. So sekarang ni device pun dah ready. Dan seterusnya kita dah boleh install app yang mana kita akan buat di Ledger Live menggunakan komputer. Baik, settle sudah bab hardware. Kita dah set up dah wallet apa semua. Sekarang ni kita kena buat proses install app lah. So install app ni kita kena install Ledger Live punya software dekat kita punya komputer. So kita boleh klik dekat bahagian download. So masuk website ni ledgerlive.com dan /ledger-live ni dan tekan download lah. Okey, so yang ni untuk app dia ni, application dia ada untuk desktop, dia ada dalam bentuk Windows, Mac kan. Dan juga kalau ada yang nak gunakan mobile, boleh gunakan iPhone ataupun any Android phone, dia support juga. Cuma dalam video ni kita akan gunakan Ledger Live desktop lah dekat
dekat Mac. So kita boleh proceed untuk download. So saya guna Mac, so saya install dekat Mac lah. Alright, so lepas kita dah download, then dia akan keluar ni lah. So bila kita buka application Ledger Live, dia akan keluar macam ni, get started. So kita pun tekan get started. So ni macam biasalah, agree je, then enter Ledger app. So ini ikut device lah. So kita Nano S, so kita klik Nano S. So dekat sini apa dia tanya ni, first time using your Nano S, already have a recovery phrase. Okay so ini saya just nak bagi tahu dekat tuan-tuan, puan-puan, kalaulah sekiranya first time guna Nano S, klik ni lah. Tapi kalau sebelum ni pernah ada Nano S tapi mungkin Nano S tu hilang dan sebagainya, tuan-tuan, puan-puan tak perlu risau. Boleh beli Nano S yang baru dan gunakan recovery phrase yang tuan-tuan puan-puan dah tulis 24 perkataan tu, masukkan balik recovery phrase, and then semua cryptocurrency yang tuan-tuan puan-puan ada dalam Ledger Nano yang lama akan ada dekat Ledger Nano yang baru lah. So bab ni tak perlu risau. Sebab tu pentingnya key phrase tu, yang recovery phrase tu, sebab tak kira mana-mana device pun, selagi tuan-tuan puan-puan ada recovery phrase tu, boleh access balik dekat cryptocurrency secara normal lah. Now kita tekan setup new Nano. Okay, so ni just next. Okay, next. Okay, so ni nanti tuan-tuan puan-puan boleh baca sendirilah Okay, so kita pun mulakan. Okay, so ini okay, dia ada bagi tahu lah few of the things yang kena buat. Tapi ini pun tadi kita dah set up dah Ledger Wallet. So mostly dia berkaitan dengan setup Ledger Wallet tu. Okay, got it. Okay, so ini yang turn on Nano. Ini semua ni sebenarnya kita dah buat tadi. And then pin code pun kita dah okay, so basically kita just continue je lah. Ini pun kita dah tulis. Okay, klik ni, I understand if I lose the recovery phrase I won't be access to my crypto. Okay, semua tu kita faham. Write down. Okay, semua ni kita dah buat. Confirm your recovery phrase pun kita dah buat. Okay, so semua dah. I am done. Okay, dia suruh jawab quiz pula. Okay, ini jawapan dia on the blockchain. Okay, next question. If my recovery phrase is no longer secure or private. Okay, so ni maksudnya apa? Dia kata kalau recovery phrase tu dah tak secure atau ni, Ledger takkan hantar kopi tuan-tuan puan-puan. Maksudnya tuan-tuan puan-puan punya kripto ni dah tak selamat dan kena pindahkan ke tempat lain. Okay, so that's why recovery phrase tu penting. Okay, next question. When I connect my Nano to the Ledger app, my private key is, your private key is still offline. Sebab apa? Sebab private key tuan-tuan puan-puan tu ditulis di atas kertas yang dia bagilah. Okay, so klik still offline. Okay, kita berjaya menjawab quiz. So ni adalah soalan bocor untuk tuan-tuan puan-puan jawab lah. Okay. Okay, one quick. Okay, next step. Okay, so dia akan check Ledger Nano ni whether dia genuine ataupun tak lah. So kita boleh klik check my Nano. So dia suruh kita buat apa? Unlock device. So kita kena masukkan pin code lah. Okay, so nanti dia akan keluar prompt notification untuk masukkan pin code. Tak nampak
something lah. Okay, so kena masukkan pin code yang kita dah set up. Okay. Okay, lepas kita dah masukkan kita punya pin code tu, then dia akan keluar notification allow ledger manager lah, something like this. Nampak so dia akan keluar allow ledger manager. So kita klik dua button kat atas ni untuk confirmation. Kita allow. So bila dah allow, okay, di loading. Okay, maksudnya ledger Nano S ni adalah genuine dan tuan-tuan puan-puan tak perlu risau lah. Okay, so siapa nak beli boleh klik link dekat bawah ni, bawah belah description kat bawah YouTube ni. So ini adalah BitStore ni memang verified ataupun official distributor untuk ledger Nano di Malaysia lah. Continue. Okay, dia suruh add an account to get started. Okay, so sekarang ni kita boleh terus masukkan crypto dengan kita add account. Crypto mana yang kita nak masukkan ni tuan-tuan puan-puan. Okay, so let's say lah saya nak masukkan stablecoin lah, Tether USDT. Okay, kita boleh create banyak-banyak macam-macam lah. Ni tuan-tuan puan-puan boleh pilih sendirilah. Okay, cuma untuk video ni kita pilih Tether. Okay, so sekarang ni untuk kita masukkan USDT, kita kena install Ethereum punya Ethereum punya app. So first thing first, nampak tak dia kata firmware version 2.00 is available. So kita tekan update firmware. Better kita update. Okay, sebab ni kiranya firmware yang terbaru. So I have recovery phrase, klik tu, tekan continue. So sekarang ni dia akan download update ni, dan lepas download kita sambung balik. So sepanjang dia download ni, kita boleh nampak dia akan tulis processing dekat hardware wallet ni lah. Okay, next dia akan keluar identifier. So kita kena check bahawa identifier yang ada dekat software ni, Ledger Live ni, sama tak dengan yang dekat hardware wallet ni. Baik, tuan-tuan puan, bila identifier punya kod atau nombor ni kan sama dengan dekat hardware wallet, jadi kita boleh perform update lah. Jadi kita kena double klik. So dekat sini lepas double klik, macam biasalah kena masukkan pin code. Okay, so bila kita dah masukkan pin code, then wait for the phone, dia akan kata ni lah, keluar message ni, wait for the firmware to update and unlock your device with your pin. So kena masukkan balik pin code. Okay, firmware pun dah di update. Okay, so bila firmware dah update, the next process kita boleh install apps dia lah. So klik install apps. Okay, dia kata so dekat sini dia sebenarnya kata allow ledger manager on your device. Jadi kita akan tekan double tap double tap. Jadi kita pun kena allow.
So memang macam ni dia proses tuan-tuan proses dia tuan-tuan puan. First time setup memang banyak dia punya proses lah. Okay. So apa dia kata sekarang? Dia kata so bahagian firmware ni kita dah update. Jadi ini dia punya capacity lah, 144 KB. So sekarang kita boleh install lah nak Ethereum Classic ke atau Ethereum, tapi sebab kita nak masukkan USDT, kita akan install Ethereum lah. So app install sekarang ni tak ada lagi, so kita masukkan Ethereum ni dululah. Alamak, okay, ni Ethereum. So tekan install. Nampak, kalau nampak kat sini, Ethereum je dia dah use 50 KB. Dia ada 144 KB. So Ethereum je dia dah use 50 KB lah. Then yang lain pun dia akan makan few spaces. Contoh dekat sini dia akan tunjuk berapa banyak space yang dia akan ambil lah. So nampak tak, Bitcoin 42 KB, Ethereum 50 KB, Binance pun 42 KB. Macam Dogecoin ni tak banyak, 2 KB. So each of it ada dia punya spaces dia. So maksudnya bukan dia boleh support banyak cryptocurrency, tapi dalam your own ledger Nano ni dia tak boleh letak semua. Mungkin kena pilih. Okay, so maybe Bitcoin dan Ethereum saja, ataupun Ethereum dengan Dogecoin dan few other. Janji cukup lah 144 KB. Dia kalau ledger Nano X, dia punya capacity tu lebih tinggi, tapi ledger Nano S selalunya letak 2 ke 3 tu dah okey dah. Selalu kadang-kadang kita altcoin kita akan tukar kepada USDT ataupun Bitcoin ataupun Ethereum. So memang ngam lah simpan 3 tu. Okey. So now kita dah set upkan yang Ethereum. So sekarang ni kita nak simpan USDT ke dalam ledger Nano ni lah. Okey, sekarang ni kita dah boleh add account untuk letak USDT. Sebelum tu nak tunjuk, tadi kita dah install Ethereum dalam hardware wallet ni. Jadi dekat sini dia akan tunjuk dia ada bahagian Ethereum. So kalau selalu dia ada setting install app. Bila kita dah masuk Ethereum, dia tulis Ethereum. Kalau Bitcoin, dia akan tulis Bitcoin lah. So apa-apa yang kita dah masukkan dekat Ledger Live ni, dia akan tunjukkan di dalam hardware wallet ni lah. Okay, so sekarang ni kita buka account. Kita choose USDT. Okay, so kita pun dah masuk dah kan. Ethereum account semua dah settle tadi. So dia suruh open app Ethereum. So dia akan keluar dekat sini tuan-tuan dan puan. Open app Ethereum. Okay, so kita akan macam biasa double tap. So bila dah double tap, then dia akan tulis macam ni lah, application is ready. Okay, so tunggulah dia nak sync. So dekat sini kita boleh klik add account ni. Okay, so klik add account. So then dia akan kata account added successfully. So kalau let's say nak create lagi satu account Ethereum pun, then tuan-tuan puan-puan boleh klik add more lah. So tapi untuk ni kita just nak satu je for the sake of tutorial. So kita done. Okay, then now dia akan tunjuk, kita boleh pergi dekat bahagian accounts ni. Then kita boleh klik dekat Ethereum lah. Okay, tuan-tuan puan-puan so kalau untuk Bitcoin, dia sebenarnya very straightforward lah. Even Ethereum pun dia straightforward. Tapi USDT ni dia adalah ERC20 token. Jadi selain USDT, banyak lagi token-token yang berada di dalam Ethereum punya environment, boleh dimasukkan ke dalam account Ethereum lah. So sekarang ni kita perlu tekan receive ni. So ni adalah Ethereum. So ni dia dah bagi dah, please only send ETH or ERC20 token to an Ethereum account. Any other crypto asset may be lost. So jangan masukkan
XRP ataupun Bitcoin ke dalam akaun Ethereum, sebab kalau buat macam tu kemungkinan token tuan-tuan puan-puan boleh hilang. Kalau hilang memang tak boleh nak recover lah. Okay, so kita continue. Okay, so second step, dia akan suruh buka Ethereum app dekat device kita. So kita pun tekan double tap. Okay, so nampak tak? Dia kata verify that the shared address exactly matches the one on your device. So maksudnya apa yang ditunjuk dekat sini, ini adalah address Ethereum untuk untuk yang account yang kita buka ni lah. Okay, so sekarang ni untuk proses verification, kita kena check adakah alamat Ethereum yang tertera dekat Ledger Live ni sama yang dekat dalam kita punya hardware wallet. Okay, so dekat sini saya kena check lah dia punya nombor dari awal sampailah yang akhir. So semua bila dah check memang everything is correct. So the next step is kita dah ada address ni, then kita boleh masukkanlah USDT dari ni. Nanti saya akan transfer masuk kat sini dan kita akan continue balik. Okay, tuan-tuan puan-puan, dah selesai transfer USDT. So kalau tengok dekat sini bawah account Ethereum ni Tether ni lah, USDT dah masuk. So kita berjaya masukkan USDT. So kita boleh tengok dekat satu dekat bahagian portfolio ni kan, lagi satu dekat account. Kalau buka account, nampak bawah ni dia tulis show token. Kita boleh klik dan dia akan ditunjuklah USDT. Sebab USDT ni dia compatible dengan ERC20, jadi that's why kita boleh nampak USDT dekat sinilah. So if any other token yang ERC20 ni yang boleh support dalam Ethereum network, then kita boleh tengok jugalah token-token yang ada. Okay, so nanti tuan-tuan puan-puan boleh try. Kalau Bitcoin dia straightforward, dia tak ada apa-apa token bawah Bitcoin, dia just a cryptocurrency. Okay, and then kalau macam token-token lain pun tuan-tuan puan-puan boleh buka account separately lah. Dia ada banyak pilihan. Dia ada banyak pilihan. Dogecoin apa semua tak ada masalah. Nak letak Binance Coin pun actually shouldn't be a problem. Cumanya kalau nak masukkan Binance BEP20 token, yang token-token bawah Binance Smart Chain tu, dia punya proses dia lagi panjang, sebab dia kena go through MetaMask dan sebagainya lah. Tapi for this simplicity punya sake, kita boleh just fokus dekat Ethereum, Bitcoin. Yang top coin ni kita boleh masukkan dekat Ledger Nano, and kita boleh manage melalui Ledger Live punya platform ni lah. Okay, so jangan lupa, so tuan-tuan puan-puan kalau berminat nak beli, boleh beli di kedai online store dekat BitStore lah. So dekat BitStore ni actually BitStore ni antara online store Malaysia yang memang dah lama dah dia operate. So memang sangat-sangat reliable lah, sangat-sangat reliable. So kalau kita tengok dekat sini, dia adalah selain Ledger Nano, SafePal, Bitbox, YubiKey, banyak produk-produk ni yang dia ada. So harga pun tuan-tuan puan-puan boleh tengok dekat sini, and tuan-tuan puan-puan boleh belilah. Okay, so link saya letak dekat bawah belah description. Tuan-tuan boleh klik link tu, and then dia akan terus direct kepada Ledger Nano S ni lah, and tuan-tuan boleh buat pembelian melalui link tersebut. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video kripto yang akan datang.
Assalamualaikum dan salam kripto.